弟兄姐妹平安。 Salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. 看起来好像不是太平安的样子， Tapi saya kelihatannya masih, saya pribadi sepertinya kurang damai. 是不是一定要像我这样出个意外，然后才有平安？ Apakah sungguh seseorang harus mengalami bencana seperti saya baru bisa mengalami damai? 这样你就有出人意外的平安了。 Bila demikian tentu kita akan makin menghargai betapa berharganya damai itu. 此刻我站在台上，我心里面是非常的平安，也是非常的感恩的， Saya bersyukur hari ini dapat berdiri di atas mimbar dan saya berasa sangat damai dan sangat bersyukur 因为还有机会，还有恩典可以来侍奉主。 karena saya masih diberi anugerah untuk melayani Tuhan. 我老婆安慰来探访我的弟兄姐妹， Setiap kali ada saudara-saudari yang datang untuk membesuk saya, istri saya menghibur mereka. 她总是说感谢主啊，我老公的头还没有撞坏，嘴巴还可以讲，还可以做主的工作。 Istri saya terus-menerus berkata, bersyukur pada Tuhan karena setidaknya dalam kecelakaan ini suami saya tidak terbentur kepalanya dan masih bisa berbicara dan berkhotbah. 所以，亲爱的弟兄姐妹，为我们还活在地上有年日可以来侍奉主，我们要感恩。 Maka Bapak Ibu sekalian hendaklah kita terus bersyukur karena Tuhan masih memberi kita waktu untuk hidup di dunia ini. 我们一起祷告， Mari kita bersatu dalam doa. 天父啊，我们为着我们在地上的年日向你感恩。 Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk waktu dan hidup yang Kau berikan pada kami di dunia ini. 主啊，我们是你的孩子， Oh Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu. 无论在什么样的处境下，你都与我们同在。 Kami mohon Kau senantiasa sertai kami dimanapun dan kapanpun kami berada. 我们今天你众百姓要来敬拜你的名， Pagi ini kami bersama dengan gereja-Mu, kami akan bersama menyembah nama-Mu. 带领你不配的仆人， Kami mohon pimpinlah hamba-Mu yang tidak layak ini. 带领众弟兄姐妹， Pimpinlah setiap dari kami, 使我们今天在你自己的话语中间得着安慰。 sehingga setiap kami jemaat-Mu, kami sungguh-sungguh memperoleh penghiburan dari firman-Mu. 你的恩和爱激励我们， Kiranya cinta kasih-Mu terus mendorong kami, 与我们众人同在。 dan kiranya Engkau sertai kami. 奉耶稣基督的名祷告， Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 阿门。 Amin. 弟兄姐妹，请翻开圣经到启示录， Bapak Ibu sekalian, mari kita membuka Alkitab kita, Kitab Wahyu. 启示录的第2章。 Kita membuka Kitab Wahyu pasal yang kedua. 启示录第2章翻到之后，我们看第12到17节。 Kita akan membaca ayat 12 sampai 17. 启示录第2章12到17节翻到后，我来为大家诵读，以后请 Henry 弟兄翻译。 Wahyu 2 ayat 12 sampai 17. Saya akan baca dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu, lalu akan dibacakan oleh penerjemah dalam bahasa Indonesia. 启示录第2章第12节，上帝的话这样说：你要写信给别迦摩教会的使者说，那有2刃利剑的说，我知道你的居所，就是有撒旦座位之处。当我忠心的见证人安提帕在你们中间，撒旦所住的地方被杀之时，你还坚守我的名，没有弃绝我的道。然而有几件事我要责备你，因为在你那里有人服从了巴兰的教训。这巴兰曾教导巴勒将绊脚石放在以色列人面前，叫他们吃祭偶像之物，行奸淫的事。你那里也有人照样服从了尼哥拉一党人的教训，所以你当悔改。若不悔改，我就快临到你那里，用我口中的剑攻击他们。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。得胜的，我必将那隐藏的玛纳赐给他，并赐他一块白石，石上写着新名，除了那领受的以外，没有人能认识。 Wahyu 2 ayat 12 sampai 17, demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat.
Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang ada di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. 别加摩这个城市位于当时的罗马亚细亚省的西北角， Pergamus letaknya ada pada provinsi Asia di zaman Roma, yaitu kira-kira di sebelah barat lautnya. 也就是在当今土耳其叫 Izmir 省它的一个北边。 Dan letaknya kira-kira di sekarang itu ada di sebelah utara dari Turki. 那这个城市呢，它是坐落在差不多300米高的一个山丘上面。 Pergamus ini letaknya ada di atas bukit yang kira-kira tingginya 300 meter di atas permukaan laut. 然后这个山丘再上去到山顶的时候，有一个非常伟大的建筑，其实呢是宙斯的祭坛。 Di atas bukit ini, di puncak bukitnya ada sebuah bangunan yang sangat megah, yaitu sebenarnya adalah kuil Zeus. 其实除此之外，还有好多希腊这些重要的这些神庙都在那里。 Dan bukan hanya demikian, sebenarnya pada saat itu di Pergamus juga didapatkan banyak sekali kuil-kuil dewa-dewa Romawi. 但是非常有趣的是，在这些的神子中间，有一位他的名气很大， Tetapi di antara begitu banyak dewa-dewa yang dipuja di sana, ada satu dewa yang lebih terkenal dibanding yang lain. 甚至大过主神宙斯。 Bahkan nama dia di Pergamus lebih besar dari Zeus. 他被称为别加摩之神， Dan bahkan dewa ini diberi julukan sebagai dewa Pergamus. 就是 Asklepios。 Namanya adalah Asklepios. 为什么他名气那么大呢？ Mengapa nama Asklepios begitu terkenal di sana? 因为当时在别加摩这个地方，医药设备条件非常的欠缺， Karena di sana pada saat itu di Pergamus sangat kekurangan sarana medis. 这个 Asklepios 呢，他正好又是医治的神， Asklepios dia juga adalah dewa kesembuhan. 所以当局呢就顺势把这个神子打造成全民的希望。 Maka dari itu pemerintah pada saat itu sengaja memakai nama dewa Asklepios untuk mendorongnya menjadi dewa pujaan di Pergamus. 然后给他一个尊称， Dan memberi dewa Asklepios sebuah sebutan hormat, 不只是叫他 Asklepios， bukan hanya menyebutnya Asklepios, 而是叫他 Asklepios Soter。 tetapi menyebutnya sebagai Asklepios Soter. Soter 什么意思呢？它在希腊的原文里面是表示救主的意思。 Arti kata Soter dalam bahasa Yunani adalah juru selamat. 另外呢，别加摩这个城也是由罗马政府特别批下来，可以建造庙供凯撒的一个崇拜。 Bukan hanya demikian, Pergamus juga diberi izin dari pemerintah Romawi untuk dapat membangun kuil yang khusus menyembah kaisar. 所以各位，你想想看，在这样的一个处境里面，教会身处其中，一定会面临很大的逼迫、很大的麻烦试探。 Oleh karena itu kita dapat membayangkan gereja di Pergamus, jemaat di sana harus hidup di dalam lingkungan berhala yang begitu berbahaya, tentu akan mengalami banyak penganiayaan dan masalah. 于是呢，主耶稣就启示约翰，写信给别加摩的教会。 Oleh karena itu Tuhan mengirim hambanya yaitu Rasul Yohanes untuk menulis surat kepada jemaat di Pergamus. 我们看今天经文的第12节， Mari kita melihat surat ini mulai dari ayat 12. 起先是这样说的：那有两刃利剑的说， Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. 主为什么要强调两刃的利剑？ Mengapa di sini Tuhan menekankan pedang tajam bermata dua? 其实我们看1章16节前文的时候， Kalau kita melihat di pasal 1 ayat 16, 这里也提到两刃的利剑， di sini juga disebut ada pedang yang tajam bermata dua. 但是注意这把剑从哪里出来？ Tapi mari kita lihat dari manakah keluarnya pedang ini. 圣经说，从他的口中出来一把两刃的利剑， Kita mencatat pedang ini keluar dari mulutnya, keluar sebilah pedang tajam bermata dua. 意味着耶稣将以他的话来教训别加摩教会。 Itu berarti Tuhan Yesus dari mulutnya keluar firman sebagai bagaikan pedang untuk mengajar dan menegur jemaat di Pergamus. 而且这个话是像两刃利剑这样的锋利。 Dan pedang ini bagaikan firman ini bagaikan pedang bermata dua yang tajam. 其实，在希伯来书的4章12节有记载更加精准的。 Sebenarnya di dalam surat Ibrani pasal 4 ayat 12 juga mencatat pedang ini dengan lebih detail. 那里的经文说，口里所出的，也就是神的道，其实比一切两刃的利剑，圣经说更快。 Ibrani mencatat bagaimana firman Allah lebih kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. 甚至魂与灵、
骨节与骨髓都能够刺入、剖开，连心中的心思和意念、主意都能够辨明。 Bahkan dapat menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh sendi-sendi dan sumsum, sanggup membedakan pertimbangan pikiran hati kita. 现在我们的主就要用这把两刃的利剑，迅速并精准的刺入别迦摩教会信徒的心中。 Sekarang Tuhan akan memakai firman-Nya yang lebih tajam daripada pedang bermata dua untuk menusuk hati jemaat Pergamus. 要剖开他们在巨大的属灵危机之下所隐藏的那个心思，所隐藏的那个意念。 Tuhan mau memakai firman-Nya untuk membedah hati jemaat Pergamus untuk melihat apa yang menjadi pergumulan mereka di tengah kondisi rohani yang sangat berbahaya. 所以，亲爱的弟兄姐妹，我今天要传讲的主题就是那有两刃利剑的说。 Maka hari ini tema saya adalah Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua telah 我 berfirman. 依然分3个点给大家传讲。 Firman saya yang hari ini akan saya bagikan menjadi 3 poin. 第一点，我们可以关注在13节的，叫做“你曾坚守我的名”。 Poin pertama dari ayat 13 yaitu tentang bagaimana jemaat Pergamus tetap setia kepada nama Tuhan. 第二点，我们留意14到15节，你服从了巴兰的教训。 Poin kedua yaitu ayat 14 sampai 15 bagaimana jemaat Pergamus menganut ajaran Bileam. 第三点，关注16到17节，讲的是你当悔改。 Poin ketiga yaitu ayat 16 sampai 17 bagaimana jemaat Pergamus patut bertobat. 我们先进入到第一点，叫做你曾坚守我的名。 Mari kita melihat poin pertama terlebih dahulu. Jemaat Pergamus setia kepada nama Tuhan. 这一点，我们将看到，当逼迫来的时候，这个刚强反倒会被显出来。 Kita akan melihat bagaimana jemaat Pergamus di tengah penganiayaan justru menyatakan kekuatan mereka dalam Tuhan. 主耶稣首先认可了别迦摩教会的服饰。 Tuhan Yesus awalnya di dalam surat ini menyatakan terlebih dahulu pujian terhadap jemaat Pergamus. 13节这样说：“我知道你的居所就是有撒旦座位之处。当我忠心的见证人安提帕在你们中间，撒旦所住的地方被杀之时，你还坚守我的名，没有弃绝我的道。” Ayat 13 mencatat, aku tahu di mana engkau diam di tempat tahta iblis, engkau berpegang kepada namaku, tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapanmu di mana iblis 这 diam. 里有一个词叫做撒旦座位， Di sini ada sebuah sebutan tempat tahta iblis. 解经家有不同的看法， Para penafsir Alkitab mempunyai tafsiran yang berbeda. 有的说它是指向宙斯的那个祭坛， Ada yang berkata menafsir sebagai tahta iblis sebagai kuil Zeus. 有的说是指向 Asklepios 的庙， Ada penafsir yang berkata tahta iblis ini adalah kuil Asklepios. 还有的人认为是对罗马皇帝以及诸神崇拜的一种表达方式而已。 Ada penafsir yang berkata tahta iblis ini hanyalah sebuah sebutan untuk melambangkan kuasa pemerintahan Romawi dan para dewa-dewa. 我个人呢更加偏向最后一种， Saya pribadi lebih condong ke tafsiran yang ketiga, 就是对偶像崇拜的一种表达。 yaitu tahta iblis merujuk kepada kuasa pemerintahan pemerintah dan dewa pada saat itu. 虽然到目前为止没有任何一份现存的第一世纪的文件可以直接表明说，这个别迦摩人呢，因为拒绝向凯撒献祭就被处死了。没有， Meskipun sampai sekarang masih belum ditemukan ada dokumen dari abad pertama manapun yang mencatat dengan jelas bahwa jemaat di Pergamus harus dibunuh bila mereka menolak menyembah kepada kaisar. 但是第一点，这个城市是亚细亚行省凯撒崇拜的中心。 Tapi hendaklah kita perhatikan pertama, yaitu Pergamus adalah sungguh-sungguh adalah pusat penyembahan kaisar dari daerah-daerah lainnya. 奥古斯都从主前的29年立下这个制度，就是从凯撒崇拜这个制度，直到400年后的狄奥多西一世为止，期间有50多位的凯撒，他们都是遵循这个规矩的。 Mulai dari Kaisar Agustus yang menetapkan kebijakan untuk menyembah kaisar, sampai kepada 400 tahun kemudian, sampai kepada Theodosius I, kita melihat ada lebih dari 50 orang kaisar pun mereka juga tetap menjunjung tinggi kebijakan penyembahan kaisar ini. 这个是不争的历史事实。 Ini sungguh adalah fakta sejarah yang tidak dapat dipungkiri. 第二点呢， Selain itu, poin kedua, 这个制度延续到直到主后112年的时候，出现了一个人， kebijakan ini sampai kepada tahun 112 setelah Masehi, ada seorang tokoh yang muncul, 这个人名字叫 Pliny the Younger。 dan tokoh ini disebut sebagai Plinius Muda. 他是谁呢？Siapakah Plinius Muda itu? 他是在亚细亚邻省，这个省叫做本都比推尼，他在里面是做总督的。 Plinius Muda ini adalah kepala daerah dari Pontus
Bitinia, yaitu daerah yang tidak jauh dari Asia. 这个 Pliny the Younger 他呢留下了一封关于审判基督徒的一手的公文。 Plinius Muda mencatat sebuah dokumen yang sampai sekarang pun masih bisa kita baca yang mencatat tentang penghakiman yang diberikan kepada orang Kristen. 它可以非常有力的证明罗马政府当时对基督徒的逼迫。 Dokumen ini dapat dengan jelas membuktikan penganiayaan pemerintah Romawi pada saat itu terhadap orang Kristen. 当时这个 Pliny the Younger 他遇到很多这个被指控为叫基督徒的人。 Plinius Muda mencatat bahwa banyak orang yang telah digugat sebagai orang-orang yang mengikut Yesus. 他不知道怎么处理， Dan Plinius Muda tidak tahu bagaimana mengatur orang-orang ini. 就写信给当时在任的凯撒，叫做图拉真。 Maka Plinius Muda dia memilih untuk menulis surat memohon kepada kaisar pada saat itu, yaitu Kaisar Trajanus. 他说：“我询问这些人是不是基督徒， Dia dalam surat dia berkata, saya bertanya kepada orang ini, apakah kalian orang Kristen? 如果他们坚持承认的话呢，我再问他们2、3遍； Kalau mereka sungguh mengakui hal ini, saya akan terus bertanya 2-3 kali. 如果还要坚持，我就下令处死他们。 Kalau mereka tetap tidak takut dan tetap mengakui mereka orang Kristen, maka saya akan menghukum mereka mati. 因为无论他们信什么，这种顽固不化的态度本身就应该得到惩罚。 Karena tidak peduli mereka percaya Kristuskah atau siapapun, sikap mereka yang tidak mau menyembah kaisar ini memang patut dihukum. 然后呢，这个凯撒图拉真就回答他， Lalu Kaisar Trajanus membalas surat ini. 他说：“你不必主动去搜捕基督徒， Kaisar Trajanus berkata, kamu tidak perlu secara aktif menangkap orang-orang Kristen. 但是如果他们被正式控告且拒绝放弃他们的信仰的话， 就应当被处罚。” Tetapi kalau memang mereka sudah digugat dan mereka tetap tidak mau melepaskan iman Kristen mereka, tentulah sepatutnya mereka dihukum mati. 他还补充说道：“若愿意敬拜罗马的诸神，则可以得着释放。” Kaisar Trajanus menambah lagi sebuah klausa, yaitu jika mereka memilih untuk melepaskan iman mereka dan menyembah kaisar, maka mereka boleh diampuni. 所以极有可能在这一个总督所管辖的省份的邻省，也就是亚细亚省，也是奉行这个制度的。 Maka sangat mungkin letak Pergamus berada, yaitu di Asia yang tidak jauh dari Bitinia ini, juga mempunyai kebijakan yang sama. 别加摩这个城市就在亚细亚省里面，而且是偶像崇拜、皇帝崇拜的中心。 Karena bukan hanya Pergamus letaknya tidak jauh dari Bitinia, dan kita juga melihat bagaimana Pergamus memang adalah pusat penyembahan kaisar. 然而，我们知道这些历史背景不是最重要的， Tetapi semua latar belakang sejarah ini bukanlah unsur terpenting dalam penelitian kita. 最重要的是知道凯撒他的座位，它的象征意义是什么。 Yang paling penting adalah kita patut tahu apa makna dari pemerintahan dan wujud kaisar pada saat itu. 简单讲，就是凯撒的权势在别加摩做王。 Secara singkat, yaitu kaisar sendiri yang disembah di Pergamus jugalah menjadi kepala tertinggi di Pergamus. 因此，这座城市对基督徒来讲，一定是非常不友善，充满很大的逼迫。 Oleh karena itu, Pergamus yang menjunjung kaisar sebagai raja tentu sangat tidak baik dan tidak peduli terhadap orang-orang Kristen. 我们今天所读的圣经内文就提到一个人，叫做安提帕。 Tadi di ayat ke-13 disebut ada seseorang bernama Antipas. 安提帕他为主殉道，被耶稣称为是我忠心的见证人。 Yesus di sini menyebut Antipas sebagai saksi Kristus yang setia kepada Kristus dan bahkan mati dibunuh. 我忠心的见证人这个词是极大的尊荣， Yesus menyebut dia saksiku yang setia. Ini adalah sebuah sebutan yang sangat hormat. 因为如果我们看启示录的1章5节的话， Karena kalau kita melihat di pasal 1 ayat 5, 你会发现有这样同样称号的，就是耶稣本人。 kita melihat bahwa sebutan ini juga dipakai dan hanya dipakai pada Yesus sendiri. 可惜安提帕这个人，除了确定他是别加摩教会的会友之外，我们无从了解其他相关的信息。 Sayang sekali orang yang begitu terhormat di mata Yesus ini, Antipas, dia selain disebut di sini tidak disebut lagi di tempat lain. 在教会历史中间也没有更多的记载。 Di dalam dokumen sejarah gereja pun tidak ada banyak catatan tentang Antipas ini. 我想讲，这个恰恰是重点， Yang ingin saya katakan justru adalah poin ini. 因为就是这样的一位，他的默默无闻，叫后人们，包括我们这些人，看到了一位非常伟大的属灵英雄。 Karena justru Antipas, seorang saksi yang begitu hebat ini, dia justru tidak diketahui banyak orang. Dia sangat low profile, tetapi dia dipandang baik oleh Tuhan.
弟兄姐妹，今天我们有看到教会中的安提帕吗？ Bapak Ibu sekalian, apakah kita sungguh sadar ada Antipas juga di dalam gereja kita? 往往我们流行于这些服侍非常显然的仆人， Seringkali mata kita hanya tertuju kepada hamba-hamba Tuhan yang memang kelihatan hebat. 却忽略那些往往在默默的为主付出，甚至正在遭受逼迫的这些背后的仆人。 Tapi kita seringkali mudah mengabaikan para hamba Tuhan yang mungkin berjuang demi nama Tuhan di balik layar tidak kelihatan. 无名的神仆啊，我愿主纪念你们的名。 Kiranya Tuhan sungguh mengingat nama para hamba-hamba Tuhan yang ada di balik layar. 上帝不是看我们的工作在人看来多大，他是看我们的心是怎样向他交代。 Tuhan bukan melihat nama seseorang atau kerja seseorang di depan mata orang lain, tetapi Dia melihat hati kita sebagai hamba. 各位，即便全世界都忽略你这样的仆人， Para hamba Tuhan yang setia, kalaupun seluruh dunia tidak sadar akan keberadaanmu, 我们的主却老早看见了你。 tapi Tuhan sudah melihat dan sadar akan keberadaanmu dari lama. 今天他说的话是什么？ Hari ini di sini kita melihat apa yang menjadi kalimat Tuhan. 耶稣说：“你是我的见证人。” Yesus menyebut dia sebagai saksiku. Martin Buber 他的著作，塔木斯已经重复讲过好几次了，就是我和你。 Saudara Stephen Tong di waktu yang lalu sudah juga membagikan buku Martin Buber kepada kita, I and Thou. 简单讲，他是在概述一件事情，就是人和上帝之间的关系的美，在于我和你。 Martin Buber melalui buku itu sedang menyatakan bahwa hubungan relasi antara manusia dengan Tuhan begitu indah karena relasi ini adalah I and Thou. 更何况现在是上帝他自己看安提帕和他的关系为你和我的关系。 Sebagaimana Yesus menyebut, relasi dia dengan Antipas adalah relasi aku dan kau, I and Thou. 我想再没有什么事情比我们的主亲口承认说你是他的忠心仆人更美的事情了。 Saya rasa tidak ada hal yang lebih indah dibandingkan Tuhan sendiri yang menyebut kita sebagai hambaku yang setia. 感谢上帝，我相信正是因为这样一份美的关系，激励了整个安提帕的母会，也就是别迦摩教会，他们就经受住了考验。 Saya rasa dengan adanya saksi yang begitu indah Antipas di tengah Pergamus, maka jemaat di Pergamus juga demikian mempunyai teladan yang baik untuk berjuang di tengah penderitaan. 他们就没有因苦难而跌倒， Sehingga jemaat Pergamus tidak jatuh di dalam penganiayaan. 从而得到主的肯定说，你还坚守我的名，没有弃绝我的道。 Sehingga mereka dipuji oleh Tuhan sendiri karena Tuhan berkata, engkau berpegang pada namaku, tidak menyangkal imanmu kepadaku. 历世历代下来，主的真教会都是如此， Dengan demikian kita melihat gereja Tuhan sepanjang sejarah pun juga demikian. 特别是近代的中国教会。 Terutamanya gereja Tiongkok di seratusan tahun terakhir. 除了众人可以知道的王明道、宋尚杰、尼托生，包括我们的唐崇荣牧师等等， Selain dari hamba-hamba Tuhan yang hebat yang kita tahu dalam sejarah seperti Wang Mingtao atau John Sung, Watchman Nee, bahkan juga pendeta Stephen Tong yang kita kenal. 除了这样少数广为人知的牧者之外， Selain dari hamba-hamba Tuhan yang kita tahu secara umum ini, 根据许多的回忆录、口述的一个探访、宣教机构的记录，以及海内外关于中国教会的研究等等， melalui banyak sekali dari biografi yang dapat kita pelajari dan juga catatan wawancara lisan serta catatan dari badan misi dan juga penelitian untuk gereja Tiongkok yang ada dalam waktu-waktu terakhir. 其实都记载了很多大量的平信徒和乡村的传道人，他们在逼迫中间坚持聚会、传福音，放弃拒绝不承认他们的信仰。 Dan dari catatan tersebut juga banyak sekali terdapat banyak orang-orang Kristen, banyak sekali saksi-saksi Tuhan yang sebenarnya nama mereka pun tidak dicatat, tapi mereka dengan berani menyatakan mereka tidak mau melepaskan iman mereka terhadap Kristus. 只是他们中间并没有多少人留下名字， Mereka semua banyak orang yang hanya dari perkampungan-perkampungan desa-desa kecil. 有些是为了隐藏本人为主的工作，或者是保护别人； Mereka tidak mau menyebut nama mereka, mungkin karena mereka mau melindungi diri atau melindungi keluarga mereka. 有些是在大老远的偏远地区，没有办法被这些的这个媒体所记录下来。 Ada juga mereka yang mungkin hidup di tempat yang sangat jauh sehingga media-media terbuka tidak sanggup menjangkau mereka. 然而，正是因为这些千万的普通的信徒的坚持，教会在一次又一次的逼迫中间就没有消失。
Tetapi justru karena adanya saksi-saksi Kristus, saksi-saksi yang sungguh-sungguh tidak kelihatan di depan mata kita, merekalah ini yang terus berjuang sehingga sampai sekarang masih tetap ada gereja di Tiongkok. 反而继续的成长。 Justru sebaliknya gereja makin bertumbuh dalam penganiayaan. 那亲爱的弟兄姐妹，这也是别迦摩教会值得我们每个人去学习的地方。 Maka Bapak Ibu sekalian, poin ini juga membantu kita belajar dari jemaat Pergamus. 一个教会真正的刚强， Kekuatan sebuah gereja 不只是因为有一个忠心的主的见证人， bukan hanya bersandar kepada satu saksi Tuhan saja. 更是因为整个教会对信仰的持守。 Tetapi kekuatan sebuah gereja juga dapat dilihat dari banyaknya saksi-saksi Tuhan di dalamnya. 当苦难来临的时候，他们没有选择妥协，而是选择站立起来。 Ketika penganiayaan melanda, jemaat Pergamus memilih untuk tidak jatuh, untuk tidak kompromi. 没有因为死亡的威胁而放弃信仰，乃是继续忠心跟从、顺服主耶稣。 Mereka tidak menyerah dan tidak melepaskan iman mereka di hadapan kematian, tapi mereka justru memilih setia tetap ikut Tuhan. 因此，请你注意圣经的话， Maka- 主首先称赞的不是安提帕，而是整个别迦摩教会。 Maka hendaklah kita melihat urutan pujian dari Yesus. Yesus bukan memuji Antipas terlebih dahulu, tapi Yesus memuji jemaat secara keseluruhan terlebih dahulu. 他说什么？你，也就是别迦摩教会，你还坚守我的名，没有弃绝我的道。 Yaitu Yesus menyebut engkau adalah jemaat di Pergamus, engkau berpegang pada namaku, tidak menyangkal imanmu kepada aku. 关于唐牧师的见证，我们听了很多了。 Kita sudah sering mendengar kesaksian Pendeta Stephen Tong. 虽然殉道性质的逼迫还没有临到他老人家， Meskipun hak untuk mati martir masih belum diberikan kepada Pak Tong, 主却一直保守给 LE 教会，一直平安无事。 tapi Tuhan terus menjaga GRII sampai sekarang tetap sejahtera. 但唐从容这个大名早已被记录在暗杀的名单里面。 Tetapi nama Stephen Tong ini sudah dicatat sejak lama. Dia itu dicatat baik itu dari daftar nama yang asasinasi. 现在唐牧师年纪大了， Sekarang Pak Tong sudah lanjut usia. 他过不久要离开我们，先走一步。 Tidak lama beliau akan meninggalkan kita terlebih dahulu. 我相信他一生的服侍，对信仰的持守，必得主的称赞。 Saya yakin bahwa pelayanan beliau dan juga bagaimana beliau setia berjuang demi nama Tuhan sepanjang hidupnya akan mendapat pujian dari Tuhan sendiri. 那么给 LE， 我们印尼归正分教会怎么办？ Nah, bagaimana dengan kita, Gereja Reform Injil Indonesia GRII? 我们与罪恶相争的时候，还是否能够抵挡到流血的地步呢？ Apakah kita sebagai jemaat, kita juga ketika kita bergumul melawan dosa sudah sampai pertumpahan darah? 愿我们也和别迦摩教会一样，能够得着主的认可，说你还坚守我的名，没有弃绝我的道。 Kiranya kita juga belajar dari jemaat di Pergamus sehingga kita berjuang demi Tuhan dan dapat dipuji oleh Tuhan. Sama juga kita tetap berpegang pada nama Tuhan, tidak menyangkal iman 我再 kita. 说，这个你是指全教会，而不是任何一个属灵的伟人而已。 Saya sekali lagi tekankan, engkau yang disebut di sini adalah seluruh jemaat, bukan hanya kepada satu pribadi saksi saja. 但是请注意听， Tapi hendaklah kita dengar baik-baik. 没有弃绝很好， Tidak menyangkal iman itu hal yang baik. 但是没有弃绝不等于没有妥协。 Tapi tidak menyangkal iman tidak sama dengan tidak kompromi. 别迦摩教会就是在后者妥协这件事情上跌倒了。 Tapi justru karena jemaat Pergamus kita akan melihat di ayat berikutnya, mereka jatuh dalam hal kompromi. 所以我要进入到第二点，叫做你服从了巴兰的教训。 Maka poin saya yang kedua hari ini adalah engkau menganut ajaran Bileam. 第一点的时候，我论述了在逼迫来的时候显出什么刚强。 Tadi poin pertama saya menekankan bagaimana jemaat Pergamus tetap kuat di tengah penganiayaan. 现在我讲在试探中间的时候却软弱了。 Tapi sekarang poin kedua saya akan menekankan bagaimana jemaat Pergamus justru lemah dan jatuh di dalam godaan. 我们的主深知别迦摩教会的处境， Tuhan kita sungguh tahu jelas kondisi Pergamus. 他在受到撒旦引诱的时候，就在试探中间软弱了。 Yaitu bagaimana jemaat di Pergamus mereka jatuh di hadapan godaan dari iblis. 正如14节所说的，因为在你那里有人服从了巴兰的教训。 Ayat 14 sebagaimana dicatat, yaitu di antara kamu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. 巴兰的教训是什么？ Apa itu ajaran Bileam? 什么是巴兰的教训？ Apa itu ajaran Bileam? 根据民数记的记载， Menurut catatan kitab Bilangan, 巴兰起初呢，
他并没有公开去违背上帝的命令。 Bileam ini pada awalnya tidak secara terbuka menolak atau tidak mau taat kepada perintah Tuhan. 上帝不许他咒诅以色列，反要他去怎么样祝福以色列。他口中所说的全部是上帝让他说的话。 Perintah Tuhan pada saat itu adalah janganlah mengutuk Israel, tapi kamu harus memberkati Israel. Dan juga Bileam ketika membuka mulutnya, apa yang keluar dari mulutnya sungguh adalah berkat bagi Israel. 但是根据民数记22章以及彼得后书的第2章所记载的，这个巴兰他心里面想的东西不一样。 Tetapi catatan Bilangan 22 dan juga catatan 2 Petrus ayat 2, pasal 2 mencatat bahwa Bileam meskipun mengucapkan berkat, tapi dalam hatinya sungguh tidak mau mengucapkan 这 berkat. 个巴兰他心里面依然贪恋，就是那个巴勒将军所应许给他的荣耀，应许给他的财富。 Karena di dalam hati oleh Bileam, dia tetap masih rindu akan upah yang dapat dia peroleh dari Balak. 于是呢，这个巴兰他就不断的寻找机会，希望既不违背上帝的话，又能够满足自己的私欲。 Maka Bileam terus-menerus mencari cara bagaimana dengan tidak melanggar perintah dari Tuhan, tetapi juga dapat memenuhi hasrat diri mendapat upah. 我希望大家不要把巴兰的教训简单看成拜偶像、拜假神。 Saya berharap kita jangan melihat ajaran Bileam dengan begitu mudahnya, oh itu hanyalah penyembahan berhala saja. 你要把巴兰的教训、他的工作方式的本质给挖出来。 Tapi hendaklah kita menggali lebih dalam dan melihat esensi dari ajaran Bileam ini. 它的本质就是利用表面的借口，跟自己属灵的立场妥协。这个就是巴兰教训的本质。 Esensi dari ajaran Bileam ini sebenarnya adalah memakai alasan untuk sebenarnya kompromi secara rohani. 各位，你想啊，在别加摩这样一个城市，一个叫做众神之城， Bapak Ibu, mari kita bayangkan Pergamus yang tadi kita sudah lihat disebut sebagai tempat di mana banyak dewa dipuja. 追求和平共处，不过分坚持自己的信仰啊，这样的教训呢，应该是非常受欢迎的。 Tentu bila gereja memilih untuk jaga tetap relasi yang harmonis dan tidak mengganggu penyembahan dewa yang ada, tentu ini adalah jalan yang paling aman. 这种宗教融合主义听起来似乎是人际相处很重要的原则。 Jalan ini juga kita dapat artikan sebagai sinkretisme, yaitu berusaha mencampur adukan banyak agama menjadi satu, merupakan jalan yang paling aman. 你好，我好，大家好吗？ Karena dengan demikian agama saya baik, agama saudara baik, semuanya baik, kita sejahtera, tidak ada konflik. 哎，这个处境哦，跟我们印尼的环境还有一点点像哦。 Saya rasa lingkungan pada saat itu di Pergamus ada sedikit kemiripan dengan lingkungan kita di Indonesia. 总之就是这一种教训，大大祸害了以色列。 Tetapi justru ajaran inilah yang membahayakan bangsa Israel. 在民数记的31章16节记载，以致耶和华的会众遭遇瘟疫。 Karena Bilangan 31 ayat 16 mencatat, bahkan oleh karena itu bangsa Israel berubah setia terhadap Tuhan dan menerima tulah. 具体事件记载在民数记25章的1到5节，大家有时间可以自己去看。 Kalau Bapak Ibu masih ada waktu, nanti bisa melihat membaca sendiri di Bilangan dari pasal 25. 但是主耶稣已经在我们今天启示录2章14节用一句话就总结好了。 Tapi hari ini dari kitab Wahyu kita melihat Yesus memakai satu kalimat untuk merangkumkan hal ini. 在2章14节，这巴兰曾教导巴勒将绊脚石放在以色列人面前，叫他们吃祭偶像之物，行奸淫的事。 Yaitu bagaimana pasal 2 ayat 14 Wahyu mencatat Bileam ajarannya adalah memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. 耶稣总结完之后，又在15节接着说 Setelah Yesus merangkumkan ini di ayat 14, berikutnya ayat 15 Yesus berkata,：“ 你那里也有人照样服从了尼哥拉一党的教训。 demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. 这个尼哥拉的资料呢也不多， Detail informasi tentang Nikolaus juga tidak banyak. 然而耶稣说的话，你照样一词，说明尼哥拉党与巴兰的教训本质是相同的，都是引诱上帝的百姓向世界妥协。 Tetapi Yesus berkata, demikian juga ada padamu yang mengikut ajaran Nikolaus. Berarti apa yang menjadi kesalahan Nikolaus juga sama sebenarnya dengan ajaran Bileam, yaitu membawa umat Tuhan untuk berkompromi secara rohani. 所以我就不特别解释这个尼哥拉一党的人了。 Oleh karena itu saya tidak akan memakai waktu untuk berusaha menjelaskan siapa Nikolaus. 然而，亲爱的弟兄姐妹，对以色列人而言，这一切在起初看起来的时候，并没有那么严重啊。
Tetapi kalau kita melihat dari bangsa Israel sendiri, kelihatannya apa yang menjadi dosa mereka sepertinya tidak begitu serius. 真的有那么严重吗？什么巴兰的教训，好像没什么嘛。 Ajaran Bileam disebut oleh Yesus begitu berbahaya, apakah sungguh seserius itu? 我们不过是去赴一场这些不幸之人的筵席， Bukankah pada saat itu orang Israel hanyalah pergi untuk menerima jamuan dari orang yang tidak percaya 交 saja? 几个朋友， Dan atau mungkin kita sendiri juga, kita hanya berteman dengan orang-orang kafir? 稍微尊重一下摩崖地的人文风俗。 Atau mungkin pada saat itu orang Israel hanyalah sedikit saja untuk menerima adat istiadat dari bangsa Moab. 我们没有打算要离弃耶和华的， Bangsa Israel pada saat itu tentu memang tidak berencana untuk meninggalkan Yahweh demi orang-orang kafir. 没什么大不了的。 Kelihatannya bukankah tindakan yang mereka lakukan sungguh sepele? 各位，正是这种所谓的没什么大不了的试探，骗他们一步一步掉入到淫乱和拜偶像的陷阱中间。 Bapak Ibu sekalian, justru karena bangsa Israel dari awalnya mulai berpikir bahwa hal-hal seperti ini adalah hal yang sepele, justru orang bangsa Israel tanpa sadar perlahan-lahan masuk ke dalam dosa perzinahan dan penyembahan berhala. 巴兰的计谋厉害的地方就在这里， Inilah bagaimana berbahayanya dan hebatnya ajaran Bileam. 他没有叫以色列人公开弃绝上帝， Bileam tidak mengajarkan bangsa Israel harus secara terbuka melawan Tuhan. 而是让他们觉得说，哎，我仍然信耶和华，只是在某些事情上稍微妥协一点点，没有关系了。 Tetapi ajaran Bileam membuat bangsa Israel berpikir, oh saya tetap beriman kepada Tuhan, tetapi dalam hal-hal tertentu saya kompromi sedikit tidak apa-apa. 结果以色列人就跌倒了。 Tapi justru karena itulah bangsa Israel jatuh. 可悲的是，当时整个罗马社会在不断的鼓励这种教训。 Tapi yang lebih menyedihkan adalah pada saat itu masyarakat Romawi juga mendukung pola pikir ini makin merajalela. 与别加摩教会同时代的当时的一个罗马政治家叫做西塞罗，他在法庭上为一位罪犯的分流运势开脱。 Pada saat itu ada seorang politikus Romawi bernama Cicero, dia justru ada catatan yang mendapatkan beliau sedang membela seorang pria yang terdapat berselingkuh. 我为大家读他的原话。 Izinkan saya membacakan kalimat dari Cicero untuk ketika dia membela pria yang berselingkuh itu. 他说：“如果有人认为年轻男人不应该流连花丛，得到许多女人的爱，那这种人就太过严厉刻板了。” Cicero yang hidup di zaman itu, dia berkata, jika ada di antara kita yang berpikir seorang pria bujangan tidak punya hak untuk berhubungan banyak dengan dengan perempuan-perempuan lain, maka pola pikir seperti ini terlalu ketat, terlalu serius. 所以各位在一定程度上，或者在很大程度上，你可以体会得到，当时这个别加摩城市这种文化背景，这种要避免淫乱，在这样的一个大文化下是多么困难。 Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian kita dapat berpikir baik itu dari skala kecil ataupun skala besar, kita melihat bahwa orang Kristen, jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh mau hidup kudus di tengah lingkungan yang sudah menganggap perzinahan sebagai hal yang umum merupakan hal yang sangat sulit. 除非你卯足了劲与这个世界为敌，要逆流而上。 Kecuali jemaat berani untuk melawan arus zaman dan tetap bersaksi bagi Tuhan. 可惜别加摩教会选择了随世俗的大流。 Namun sayang sekali jemaat Pergamus memilih di sini untuk berkompromi ikut arus zaman. 以至于他们稍微一妥协，就和早于他们1500年之前的以色列人拜偶像的罪上就有了份。 Sehingga mereka hanya kompromi sedikit saja, justru mereka dengan demikian berbagian dengan dosa bangsa Israel yang lebih 1500 tahun lebih awal dari mereka. 各位，我们不要只是看历史，像看书一样就翻过。 Bapak Ibu sekalian, ketika kita mempelajari sejarah, janganlah kita menganggap itu sebagai cerita saja. 2000年后的我们怎么样呢？ Bagaimana dengan kita yang telah berada 2000 tahun sejak jemaat di Pergamus ini? 我们真的没有犯下这类似属灵的淫乱拜偶像的罪吗？ Apakah kita tidak pernah sungguh berbuat dosa yang serupa, yaitu berzina dalam rohani? 前几天有一位中国的传道人联系我， Beberapa hari lalu ada seorang hamba Tuhan dari Tiongkok yang menghubungi saya. 大吐苦水。 Dia terus-menerus mengedumel. 他说：“我辛苦鼓励去读神学的几位同工，他终于在某一个平台上报名了神学课程。 Dia berkata, saya sudah mendorong beberapa orang dari gereja saya untuk belajar teologi secara online. Saya sudah mendorong mereka banyak kali, akhirnya mereka mau.
却被他们教会的长老勒令叫停了。 Tetapi tiba-tiba beberapa orang ini mereka berkata penatua dari gereja mereka melarang mereka belajar teologi secara online. 你知道理由是什么吗？ Tahukah apa yang menjadi alasan dari penatua mereka? 你参加的这个平台上面的教授是境外势力， Penatunya berkata, para dosen yang mengajar kamu di online ini mereka adalah dosen dari luar negeri. 正好呢，他们那个时候主日学又遭到冲击，其老师被政府就处理。 Pada saat itu tentu pengawasan dari pemerintah Tiongkok memang sangat ketat dan bagaimana mereka juga sangat berhati-hati terhadap hubungan gereja dalam negeri dan luar negeri, dan juga pada saat itu guru-guru sekolah minggu dari gereja mereka pas juga sempat digerebek oleh pemerintah. 长老呢就所谓为着教会的安危，他说我必须下这个命令。 Sehingga penatua dia berpikir dia patut melarang kelas online ini demi keamanan gereja. 最后呢，我的这个好朋友传道人还跟我说，他说：“哎呀，意思就是他为这个长老说好话。他说他并非故意去抵挡了哈，这个只是胆小软弱嘛。” Lalu teman saya, hamba Tuhan ini, dia berusaha untuk membela penatua itu, berkata, ya saya tahu penatua itu dia cinta gereja dan tentu dia memang juga bukan sengaja mau melarang orang belajar firman Tuhan, tapi ya dia kan memang lemah. 各位，请问基督徒可以用软弱当作盾牌来抵挡那两刃的利剑吗？ Bapak Ibu sekalian, apakah orang Kristen boleh memakai lemah sebagai tameng kita untuk menolak datangnya firman Tuhan yang lebih tajam daripada pedang bermata dua itu? 我当时听了很难过又很生气，我就回答他。 Saya mendengar peristiwa ini, saya sangat sedih dan juga sangat kesal dan berkata, 我说你们这些个长老有祸了。 saya berkata, kalian penatua-penatua yang seperti ini, kalian sungguh celakalah. 正是教会需要他们的时候，却起来抵挡耶和华。 Justru ketika gereja paling butuh firman Tuhan, kalian sebagai pemimpin gereja berdiri malah justru menentang datangnya firman Tuhan. 真是软弱如以色列的王啊！ Dan kelemahan kalian ini juga tercerminkan dari banyak raja-raja Israel di zaman lampau. 各位，在亚玛利一战中间， Bapak Ibu sekalian, dari catatan perang Amalek dengan bangsa Israel, 撒母耳先知责备扫罗留下当灭之物。 yaitu pada saat itu Samuel telah menegur Saul karena Saul tidak mau membinasakan semua barang yang mereka dapat dari perang. 扫罗就找借口记载在撒母耳记上的15章24节，他这样说： Sehingga pada saat itu Saul mencari alasan dan dicatat dalam 1 Samuel 15 ayat 24. 我有罪了，我因惧怕百姓，听从他们的话，就违背了耶和华的命令和你的言语。 Saul berkata, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu Samuel. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan rakyat. 啊，看起来好像很乖的样子。 Saul kelihatannya bertobat, dia sangat serius. 实际上，扫罗是觉得耶和华的管教太严厉， Tetapi Saul dalam hati merasa bahwa titah Tuhan terlalu ketat. 明明是上好的牛羊，你为什么要弃绝和毁灭？ Karena para ternak-ternak yang kita dapatkan dari musuh ini begitu bagus, kenapa harus dibinasakan? 不可以太过坚持这种绝对的信仰。 Maka tidak boleh kita terlalu absolut melihat titah Tuhan. 但是他是上帝，他是耶和华，我又不能明摆着违背他的命令。 Tapi Saul tahu bahwa ini kan titah Tuhan. Tuhan, bagaimana mungkin saya lawan? Bagaimana caranya saya bisa tidak melawan tapi juga mendapat keuntungan? 于是就找了一个非常好听的借口，记载在撒母耳记上的15章15节。 Oleh karena itu, dia kemudian di dalam 1 Samuel 15 ayat 15 memberi sebuah alasan. 他说这些是要献于耶和华的。 Yaitu dia berkata, ternak-ternak ini yang seharusnya saya basmi, ini saya tetap tangkap karena saya mau persembahkan untuk Tuhan. 这些属灵的借口常出现在主的教会中间。 Alasan-alasan kedengarannya sangat rohani ini juga sering muncul di dalam gereja, 刚 bukan? 刚我提到中国教会的那些个长老们，他们岂不是也觉得这是保护教会吗？ Tadi dalam ilustrasi saya terkait dengan penatua yang melarang adanya pengajaran teologi secara online, bukankah mereka juga berkata ini demi keamanan gereja? 恰恰相反，我告诉你，他们所行的乃是和扫罗一样，是毁坏。 Tapi justru sebaliknya, apa yang mereka lakukan sama dengan apa yang Saul lakukan, yaitu melanggar titah Tuhan dan mendatangkan bencana kepada gereja. 是耶和华眼中看为恶的事情。 Hal ini sungguh adalah hal yang dianggap jahat di mata Tuhan. 我听了所有做教会领袖的， Saya demikian juga memberi nasihat kepada setiap pemimpin gereja. 今天主要责备我们，
Karena Tuhan juga melalui firman ini menegur kita pada hari ini. 他说：“你服从了巴兰的教训。” Yaitu bahwa gereja ada yang telah menganut ajaran Bileam. 各位千万不要以为只是一次的妥协、2次的通融、几次顾及人情就不会有什么后果。 Bapak Ibu sekalian, janganlah kita sekali menganggap sepele, lalu kompromi sekali 2 kali, tidak akan ada masalah besar yang datang. 我不是说凡事你就小题大做， Saya bukan mau memperbesar hal yang kecil, 而是提醒各位，我们是不是变成了大题小做、不做甚至乱做？ tapi justru apakah sebaliknya kita telah memperkecil hal yang besar dan bahkan pada akhirnya kita memilih untuk tidak melakukan apapun ketika sungguh ada masalah yang terjadi. 却还不自知。 Dan bahkan mungkin kita sudah dalam masalah pun tetap tidak sadar. 请不要忘记，我们主的教训是这样的：人在最小的事情上忠心，在大事上也忠心；在最小的事情上不义，在大事上也不义。 Hendaklah kita tidak lupa dengan ajaran Yesus sendiri yang berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga akan setia dalam perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia juga tidak akan benar dalam perkara besar. 耶稣之所以责备别迦摩教会，并非因为他们全部去拜偶像，全部去遵行了巴兰教训。 Yesus menegur jemaat di Pergamus bukan karena seluruh jemaat di Pergamus mereka telah berzina dan menyembah berhala, 而是容让那些持守巴兰教训或是尼格拉伊党人的教训继续在那里犯罪。 tetapi Yesus menegur mereka karena mereka telah berkompromi dan mereka telah mengizinkan, membiarkan orang-orang yang menganut ajaran Bileam tetap ada di tengah mereka. 各位做领袖的，如果只是对外刚正不阿， Bapak Ibu sekalian, terutama yang menjadi pemimpin, bila kita hanya ketat dan berlaku tegas secara eksternal, 却软弱于对内部问题的处理的话，最终受亏损的一定不会只是那几个人，而是整个教会。 tetapi kita justru sebaliknya memilih untuk berlaku lembek secara internal, maka pada akhirnya yang akan mengalami kerugian bukan hanya sekelompok kecil orang saja, tetapi seluruh gereja akan bersama rugi. 愿主保守我们给 LE， 也保守在线上所听的每一间的教会。 Kiranya Tuhan menjaga GRI dan juga menjaga setiap gereja yang jemaat yang mendengar khotbah ini dari luar. 不只是好像别迦摩教会一样，在逼迫中间有刚强，各位那个只是外力。 Bukan hanya kita belajar dari gereja jemaat di Pergamus untuk tetap kuat dan teguh secara eksternal dapat bertahan dari penganiayaan. 最可怕的，我再说，那是引诱内心的试探。 Tetapi yang lebih berbahaya lagi yang saya tekankan adalah godaan yang berasal secara internal dari dalam. 全世界都已经知道给 LE 的骨头很硬了。 Saya yakin orang-orang di luar sana tahu bahwa GRI mempunyai tulang yang kuat, mempunyai ajaran yang teguh. 我就是个拖后腿的，一下骨头就脆了，一点都不硬。 Dan sebaliknya saya hari ini kelihatannya sebagai orang yang tulangnya kurang kuat karena saya ya patah tulangnya. 然而我们的心怎样？主耶稣说：“你们不晓得。” Tetapi kita mempunyai tulang yang kuat, kita sanggup melawan, berhadapan dengan serangan dari luar, tapi belum tentu hati kita kuat. Karena Tuhan berkata kita tidak tahu bagaimana hati kita. 但是主是鉴察人心的， Tapi Tuhan adalah Tuhan yang menilik hati manusia. 他一点也不喜悦别迦摩好妥协的那种软弱，就命令他的教会说： Oleh karena itu Tuhan, dia benci dengan dosa dari jemaat Pergamus yang mengizinkan kompromi ada secara internal. Maka Tuhan berkata, 耶稣说：“你当悔改。 ayat 16, sebab itu bertobatlah. ”这就进入到我们的第3点。 Demikian saya masuk ke poin saya yang ketiga hari ini. 我在重复第1点的时候，我讲到逼迫来的时候显刚强了。 Izin saya mengulang tadi poin saya yang pertama adalah jemaat Pergamus tetap kuat di tengah penganiayaan. 第2点，试探来的时候要小心，却要软弱。 Tetapi poin saya yang kedua adalah jemaat Pergamus lemah dan jatuh di hadapan godaan. 第3点是你当悔改，因为得胜之后是有奖赏的。 Tapi yang poin saya yang ketiga adalah patut bertobat karena ada upah di dalam kemenangan. 看今天的经文2章16节， Mari kita melihat ayat 16 dan 17. 你当悔改，若不悔改，我就快临到你那里，用我口中的剑攻击他们。 Ayat 16, sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. 大家有没有注意到这一节经文有一些奇怪？ Apakah Bapak Ibu sekalian sadar ada yang aneh dari ayat ini? 我再读一遍哈， Saya membacakannya satu kali lagi. 你当悔改，若不悔改，我就快临到你那里，用我口中的剑攻击他们。
Sebab itu bertobatlah, bertobat ini ditujukan kepada engkau. Sebab itu engkau bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. 为什么悔改的是你，也就是教会， Mengapa perintah bertobat itu ditujukan kepada engkau, yaitu jemaat, 而攻击的却是他们，就是服从巴兰教训或者尼格拉一党人教训的这些人？ tetapi Tuhan akan memerangi mereka, yaitu orang-orang yang menganut ajaran Bileam. 为什么？ Mengapa di depan engkau tapi di belakang mereka? 其实这句话揭示了一个很重要的教会论的原则。 Sebenarnya kalimat yang Yesus katakan ini telah menyatakan doktrin yang sangat penting di dalam doktrin gereja. 教会要承担群体性的责任，但是个人也必要承担最终的审判。 Yaitu bukan hanya gereja harus secara komunal menanggung akibat dosa, tetapi pribadi yang telah melakukan dosa itu juga patut membayar harganya. 14节， Di ayat 14, 虽然只是圣经说有人服从了巴兰的教训， ayat 14 mencatat ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. 主却是呼召整个教会要悔改。 Tetapi Tuhan memanggil seluruh jemaat, bukan hanya mereka yang menganut ajaran Bileam, untuk bertobat. 因为教会不能纵容这样的错误的教训继续存在。 Karena gereja, jemaat tidak sepatutnya membiarkan dosa tetap ada dalam gereja. 然而，若那些人依然不悔改的话， Tetapi bila mereka tetap tidak mau bertobat, 圣经说，基督最终要亲自用口中的剑审判他们。 kita mencatat Yesus sendiri akan memerangi mereka, yaitu menghakimi mereka dengan pedang yang di mulut dia ini. 我必须强调一件事情： Saya patut menekankan satu hal, 悔改，悔改，它绝对不只是良心的懊悔， yang disebut bertobat bukan sebatas penyesalan dalam hati saja. 而是要付出改正的行动。 Tetapi bertobat juga patut ada tindakan yang muncul dari dalam. 重新从罪恶的世界里站回到真理的一边。 Yaitu bukan hanya menyesal secara dalam hati, tapi juga ada perilaku yang berubah dan berdiri kembali dari kejatuhan. 换句话说，如果别加摩教会不向那些人执行惩戒的话， Dengan kata lain, bila jemaat Pergamus tidak menjalankan disiplin gereja dengan baik, 那么这个教会就是不悔改的。 maka itu berarti seluruh jemaat adalah jemaat yang tidak mau bertobat. 值得留意的是，耶稣口中的剑攻击的不是全教会，而是那些陷在最终的人。 Hendaklah kita sadar bahwa pedang, yaitu firman Tuhan, akan memerangi mereka dan bukan memerangi seluruh jemaat. 但这也是最要命的。 Tapi ini juga adalah hal yang paling menakutkan. 虽然每一个人有自己的责任， Meskipun setiap orang mempunyai tanggung jawab masing-masing, 但不悔改的教会却成了这些人的帮凶。 tetapi seluruh jemaat yang mengizinkan dosa tetap ada, telah secara tidak langsung menjadi pendukung mereka yang melakukan dosa. 他们受罚实在也是因着全教会他的缘故。 Oleh karena itu, para pelaku dosa ini juga mereka dihukum juga tidak dapat lepas dari kesalahan jemaat secara keseluruhan. 我给各位举一个例子， Saya memberi Bapak Ibu sebuah contoh. 我当时出车祸的时候， Ketika saya mengalami kecelakaan kira-kira sebulan lalu, 我的脚因为骨头断了，所以马上就充血。 tulang saya karena patah, jadi kaki saya langsung bengkak. 那天已经是晚上6点多一点， Pada saat itu kecelakaan terjadi sekitar jam 6 sore. 我们就冲到最近的一间医院去。 Maka kami langsung dari jalanan menuju rumah sakit terdekat. 你知道这医院做什么吗？ Lalu sampai di rumah sakit, tahukah apa yang terjadi? 急诊部哦， Yaitu di IGD, 就把我放在那里30多个钟头。 30多个钟头. 对， IGD demikian 30 分钟. 30多个钟头， Oke, IGD menahan saya kira-kira 30-an jam lamanya. 没有做什么。 Yaitu selama 30-an jam ini mereka tidak melakukan hal yang penting. 后来我跑到 BSD 另外一家医院， Lalu pada akhirnya kami pindah ke rumah sakit di BSD. 感谢主，上帝预备我们在我们分堂的一个会友，他是里面的骨科医师，他立马半夜都没有睡觉，他等在那里，他说要马上把我里面的淤血抽出来才可以。 Itu kita bersyukur bahwa di rumah sakit BSD tentu juga ada jemaat kita yang menjadi dokter di sana.
Ketika kami tiba di BSD itu sudah tengah malam, tapi dokter itu jemaat kita masih belum pulang. Dia langsung melihat kondisi saya dan melihat bahwa bengkak ini sangat serius, ada darah mati di dalamnya yang harus cepat-cepat disedot. 因为搞不好你这腿要废掉的，如果长期在淤血在里面。 Karena kalau darah mati itu tidak disedot, maka sangat mungkin akan merusak bagian kakimu lain yang sehat. 各位，第一家医院没有负责任，30个钟头把我闲置。 Dan maka Bapak Ibu sekalian, rumah sakit yang pertama, selama 30 jam pertama mereka seakan-akan tidak sadar adanya darah mati di dalam kaki saya. 如果我的腿废了， Kalau sampai karena itu kaki saya lumpuh, 是谁把我腿弄废的？ maka tanggung jawab siapakah kaki saya lumpuh? 是撞我的那个小伙子， Tentu tanggung jawabnya adalah pemuda yang menabrak 是 saya itu. 车祸， Dan yaitu dia di dalam kecelakaan itu, dialah 是 tanggung jawab. 淤血， Dan sehingga saya menderita dan bengkak. 但同样是不负责任的这家医院， Tetapi rumah sakit pun juga mempunyai tanggung jawab yang sebenarnya telah mereka lalaikan. 因为医生的不作为，就让病人失去了绝佳的治疗机会。 Karena dokter yang tidak memakai waktu terbaik untuk mengambil tindakan telah mengakibatkan pasien telah tidak dapat menerima pengobatan di waktu yang tepat. 今天的教会也有不少这样的用意， Bukankah gereja pada hari ini juga melakukan kesalahan yang serupa 为了维持和气， demi menjaga kerukunan? 不敢指出错误， Maka gereja tidak berani untuk menyatakan kesalahan atau dosa seseorang. 不愿实行及时的教导、及时的辅导、及时的管教。 Sehingga gereja tidak sanggup untuk di waktu yang paling tepat memberi teguran. 结果呢， Sehingga akibatnya 一天一天过去，罪越来越严重， hari demi hari dosa yang ada makin lama makin berbahaya. 最后呢，瞒不住了，你可能只能把人赶出教会。 Pada akhirnya ketika dosa ini sudah sangat besar, mungkin gereja tidak ada cara lain selain mengusir orang ini dari 没 gereja. 错，接受审判的是犯罪的人， Tentu pada akhirnya yang menerima penghakiman adalah pelaku dosa itu. 但教会本身也要向主交代， Tetapi gereja sendiri perlu bertanggung jawab kepada Tuhan. 因为本来可以提醒，本来可以挽回，却选择了沉默。 Karena yang tadinya bisa ditegur, bisa dipertobatkan, tetapi gereja memilih untuk diam dan mengulur waktu. 我们是这样的教会吗？ Apakah gereja kita demikian? 我们是这样的教会吗？ Apakah gereja kita juga demikian? 要悔改， Hendaklah kita bertobat. 为着对上帝的道不敏感要悔改， Hendaklah kita bertobat karena kita seringkali kita kurang sensitif terhadap firman Tuhan. 为着服从巴兰的教训向世界妥协的罪，我们要悔改。 Hendaklah kita juga bertobat karena kita juga bisa seperti mereka yang menganut ajaran Bileam, kita kompromi terhadap dunia. 我很喜欢 Mercy 传道在今年的 BJN 里面讲那句话， Saya sangat suka akan satu kalimat yang diucapkan Vikaris Mercy di BCN tahun ini. 他说 Masalah kita bukan tidak percaya, tetapi tidak peduli。 他说我们的问题不在于不信，而是蛮不在乎。所以要为着我们不真正去爱邻舍的罪，我们要悔改。 Maka hendaklah kita bertobat karena kita sering kali berdosa dalam hal kurang mengasihi sesama. 第一家医院爱我吗？ Di rumah sakit pertama yang saya kunjungi itu, apakah mereka mengasihi saya? 教会真的爱这些个体的犯罪的弟兄姐妹吗？ Apakah kita sebagai gereja sungguh-sungguh mengasihi jemaat yang terus berada dalam dosa? 我们要悔改， Hendaklah kita semua bertobat. 因为他落在强盗的手中，你却跟那些的祭司和利未人一样，不愿伸手去帮助他。 Karena mereka sudah jatuh ke dalam tangan perampok, tapi kita memilih untuk tidak menjadi orang Samaria yang baik. Kita tidak mau membantunya. 我们常说自己是归正、归正、归正， Kita seringkali menyebut diri kita reform. 我们批判这个，批判那个， Dan kita sangat mahir dalam berdebat. 甚至在我们眼中，那些信仰不纯的，好像撒玛利亚人，他们反倒乐意去行善。 Tapi sebaliknya, orang-orang Samaria yang justru di mata kita kelihatannya mereka yang imannya kurang reform, justru mereka menghidupi firman Tuhan dengan 我 benar. 实实在在的告诉各位 Maka， 在上帝的眼中，那个人才是最归正的基督徒。 Bapak Ibu sekalian, saya dengan serius mengatakan orang Samaria itu, dia justru adalah orang yang paling reform di mata Tuhan. 今天是中文堂的聚会， Hari ini adalah kebaktian Mandarin. 如果我们看中文圣经和合本，它一共出现3次归正这个词， Kata reform ini dalam Alkitab bahasa Mandarin muncul 3 kali. 这个词没有一次不是指向人的道德和行为的。 3 kali ini di dalam Alkitab bahasa Indonesia dicatat sebagai bertobat, yaitu secara moral. 其中有2次更是表达从最终回转
归向上帝。 Dan di antara tiga ini ada dua yang khusus menekankan pertobatan ini harus berpaling dari dosa kembali ke hadapan Tuhan. 在作者路加的笔下，更加直白的说， Dan Lukas sendiri memakai ayat ini di ayat pasal 9 ayat 55. 记载在使徒行传的3章19节。 Dan juga terutamanya di kisah para rasul pasal 3 ayat 19. 路加说：“所以你们当悔改归正，使你们的罪得以涂抹。” Lukas dengan jelas mencatat, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. 很可惜，教会常常不觉悟这一点， Namun sayang sekali gereja seringkali tidak sadar akan hal ini. 也没有及时对巴兰的教训做出处理， Gereja juga kurang cepat dalam bertindak terhadap ajaran Bileam yang ada di dalam jemaat. 以至于我们的主不得不亲自介入， Sehingga Tuhan kita sendiri harus bercampur tangan untuk menyelesaikan masalah ini. 他就用口中的剑攻击他们。 Tuhan kita demikian memakai firman-Nya sebagaikan pedang untuk berperang dengan mereka. 攻击他们， Memerangi mereka pelaku dosa. 这里的每一个人都是那一个他们。我们不要单顾自己，要顾别人的事情。 Bapak Ibu sekalian, hendaklah kita juga sadar bahwa kita juga dapat menjadi pelaku dosa dan hendaklah kita juga sadar kita patut memperhatikan sesama, bukan hanya memperhatikan diri kita saja. 虽然是攻击， Di sini Tuhan memerangi mereka, 但是我要为此感谢上帝， tapi hendaklah kita juga tetap bersyukur akan hal ini. 因为主他口中的剑，不只是审判，也是医治。 Karena firman Tuhan yang keluar dari mulutnya bukan hanya menjadi penghakiman tetapi juga mendatangkan kesembuhan. 不只是刑罚，也是洁净。 Firman itu bukan hanya menghukum tetapi juga menyucikan. 这剑就是主的道， Pedang itu adalah firman Tuhan sendiri. 他的攻击不为毁灭罪人，而是为了除去罪孽。 Serang itu bukanlah untuk menghancurkan orang berdosa tapi justru untuk menyelamatkan orang 他 berdosa. 要挽回教会迷失的人，并保守全教会的圣洁。 Pedang itu bertujuan untuk memanggil kembali orang di dalam dosa dan menguduskan seluruh jemaat. 我们的主他说的话，包括有的时候他向我们所行的，看似很严厉， Firman dari Tuhan kita dan juga seringkali karya-karya yang Tuhan kita kerjakan kelihatannya seringkali sangat serius. 却彰显对教会并其中每一个肢体坚定不移的爱。 Tetapi berbagai tindakan dari Tuhan yang kelihatannya serius, kelihatan tegas itu justru juga menyatakan cinta kasihnya yang tidak berubah bagi jemaat. 然而，既说是攻击，就一定不好受。 Tetapi ini memang disebut sebagai perang, memerangi, maka tentu tidak mudah diterima. 因为正如希伯来书4章12节所说的，魂与灵、骨节与骨髓都要被刺入、剖开，连你心中一切的邪情私欲全部不要显露出来。 Karena pedang ini sungguh sebagaimana dicatat di dalam Ibrani 4 ayat 12 bahwa sanggup menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh sendi dan sumsum, membedakan pertimbangan dan pikiran. 你知道，做上帝的仆人有一样东西一直被训练， Bapak Ibu sekalian, tahukah bahwa sebagai hamba Tuhan ada satu hal yang saya terus-menerus ditegur, 就是你的意志一直被训练，坚定、坚定、坚定。 yaitu saya menegur diri saya untuk terus-menerus belajar untuk tetap teguh di dalam iman. 坚定到一个程度，我被推进那个手术台的时候， Sampai waktu saya harus melakukan tindakan dan dioperasi, ketika saya didorong masuk ke dalam ruang tindakan, 我说医生啊，你给我打那个安眠药，把我弄睡着吧。 saya saking terus-menerus memikirkan hal ini, saya sampai tidak bisa tidur. Maka saya sampai meminta dokter dari bius lokal, tolong ganti jadi bius utuh. 他说好，我给你打。 Dokter bilang, baik, kalau kamu butuh tidur ya saya berikan. 打进来之后，3个钟头我依然很傻大，很清醒。 Tetapi sayang sekali bius itu bagikan tidak berguna atas diri saya. Selama 3 jam operasi itu saya tetap sadar sepenuhnya. 然后全程听的那个电钻，滋然后那个榔头咚咚咚咚咚，哇！ Selama hampir 3 jam saya mendengar suara dari bor, suara dari palu atau apapun itu yang memukul tulang-tulang saya. 我虽然没有看见，但是他下半身把我麻了，把我打开，里面的淤血、骨头、血肉模糊，全部都显现出来，有没有碎骨头等等。 Saya meskipun tidak dapat melihat, tetapi saya bisa mendengar bagaimana kulit saya dibuka dan bahkan tulang saya juga dipotong. Dengan demikian, bagaikan firman yang kita baca pada hari ini dapat sungguh menusuk paling dalam. 虽然现在的医学可以把我下半身麻醉，但是
在术后的3到5天，哇，那真是非常的不舒服，因为你的身体都被剖开，里面东西都露出来，很难受，很难受。 Meskipun pada saat itu obat bius dapat menahan saya untuk tidak sakit, tetapi 3 sampai 5 hari setelah operasi, sungguh sangat tidak mudah bagi saya karena tubuh saya sudah bengkak yang sudah sempat dibelah. 就像今天，如果我的罪、Henry 的罪、所有人的罪，如果今天放在这个大屏幕上的话，你会好受吗？ Sama juga ketika hati kita dibedah dan dosa kita, dosa saya, dosa penerjemah, dosa Bapak Ibu sekalian, kalau dosa kita dinyatakan di depan semua orang, apakah kita akan merasa nyaman? 这是两刃利剑的攻击。 Inilah yang disebut sebagai serangan dari pedang bermata dua 各位 itu. 亲爱的弟兄姐妹、罪人们，你准备好了吗？ Bapak Ibu sekalian, kita semua yang terus berdosa, apakah kita sudah siap akan serangan dari Tuhan ini? 或许我再讲清楚一点， Maka hendaklah saya menjelaskan sedikit lagi. 主说的是， Yesus berkata, 我就快临到你那里。 ayat 16, aku akan segera datang kepadamu. 为什么这么快？ Mengapa segera? 不是他要毁坏你， Bukan tujuan untuk menghancurkan kita, 而是主太迫切的想要洁净他的教会。 tetapi Tuhan sungguh-sungguh mau segera menyucikan gerejanya. 我们的主太爱我们这些不配的罪人了。 Karena Tuhan terlalu mengasihi kita sebagai gerejanya yang masih terus berdosa. 各位，教会最大的危机 Bapak Ibu sekalian, kita gereja yang hina ini, yang tidak layak ini, kita mempunyai satu krisis. 特别现在在屏幕后的中国教会，请你听， Terutamanya krisis, terutamanya bagi Bapak Ibu yang ada di Tiongkok yang sekarang sedang mengikuti ibadah. 教会最大的危机不是凯撒的那把剑， Krisis terbesar dari gereja bukanlah serangan pedang dari kaisar, 而是主任凭我们。 tetapi adalah bagaimana Tuhan membiarkan kita, 最大的恩典也不是没有管教， membiarkan kita tetap di dalam dosa. Dan kita melihat bahwa anugerah yang terbesar bukanlah tidak ada teguran dari Tuhan, 而是主他口中那把比凯撒的剑还要锋利的两刃的利剑，快快临到你。这是他爱我们。 tetapi anugerah Tuhan yang dinyatakan dalam cinta kasihnya justru adalah ketika Tuhan memakai firman-Nya yang lebih tajam dari pedang itu untuk menusuk kita. Itu adalah anugerah bagi kita. 今天你所怕的， Hari ini yang kita takuti 有当判的， dan yang kita rasa juga patut kita harapkan, 到底是哪一把剑呢？ sebenarnya pedang dari siapa? 合上帝心意的仆人大卫，他给出答案。 Daud yang disebut sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan, dia memberi jawaban yang sangat baik. 他说：“我甚为难，我愿落在耶和华的手里，因为他有丰盛的怜悯，我不愿落在人的手里。” Daud berkata, sangat susah hatiku, biarlah aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. 感谢上帝。 Kita bersyukur kepada Tuhan. 主说17节，得胜的，我必将那隐藏的玛纳赐给他，并赐给他一块白石，石上写着新的名字，除了那领受了以外，没有人能认识。 Ayat 17, kita bersyukur kepada Tuhan. Barang siapa yang menang, kepadanya akan kuberikan mana yang tersembunyi. Aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atas tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain yang menerimanya. 其实这个句式存在于7间教会的每一封信里面。 Sebenarnya kalimat ini didapatkan juga di dalam teguran Yesus kepada gereja-gereja lainnya di kitab Wahyu. 它是属于上帝奖赏的应许。 Yaitu ini merupakan sebuah janji upah yang Tuhan akan berikan kepada gereja yang menang. 别加摩教会可能会得到2样东西， Jemaat Pergamus pada akhirnya mungkin akan mendapatkan dua hal, 如果dua barang. 如果他们得胜的话，会得到第一个叫做隐藏的玛纳， Yang pertama, kalau mereka menang, mereka akan mendapatkan mana yang tersembunyi. 第二个叫白石。 Yang kedua, mereka akan mendapatkan batu putih. 玛拿是什么？ Apa itu mana yang tersembunyi? 玛拿是以色列人在旷野40年，上帝从天降下的粮食，是代表他恩典的应许。 Mana adalah makanan yang diterima oleh bangsa Israel tanpa perlu mencocok tanam di padang gurun, dan itu melambangkan janji yang Tuhan berikan. 而这个玛拿是被隐藏的， Tapi mana di sini mana yang tersembunyi? 它很有可能是指向被封存于约柜的那个金冠中间。 Maka mungkin saja mana disebut di sini adalah mana yang memang disembunyikan di dalam tabut perjanjian itu. 但是这个的金冠，这个隐藏的封存，它其实是耶和华上帝爱以色列人要施恩给他的凭据。 Tapi mana yang tersembunyi itu yang di dalam bejana emas yang ada di dalam Roma Kudus itu justru mungkin juga melambangkan akan janji Tuhan yang memang Tuhan akan berikan kepada dan menjadi lambang jaminan akan janji Tuhan. 为什么耶稣要隐藏这对不起，耶稣要应许这个隐藏的玛拿给
别加摩教会呢？ Mengapa Yesus menjanjikan mana yang tersembunyi ini kepada jemaat di Pergamus? 因为对当时的情况下的这个教会太重要了。 Karena berdasarkan konteks jemaat pada saat itu, hal ini memang sangat penting. 因为他们的生活正在妥协于吃祭偶像之物这样的试探中间。 Karena mereka pada saat itu sedang berkompromi dengan penyembahan berhala dan memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. 耶稣要告诉他们：人若吃我所吃的这个粮，你就必永远活着，也不会饿的。 Yesus sedang mengingatkan mereka bahwa akulah roti hidup, barang siapa yang makan roti yang kuberikan, maka dia akan beroleh hidup yang kekal. 因为耶稣基督他自己要成为别迦摩教会永远的供应。 Karena itu berarti Yesus sendiri mau menyatakan bahwa dirinya lah yang akan mencukupi gereja jemaat di Pergamus. 再来就是白石， Selain itu, batu putih. 或许许多人不明白这个白石它什么来头， Banyak dari kita mungkin bingung apa batu putih di sini. 但是别迦摩人可是无一不晓它的重要性。 Tetapi jemaat di Pergamus tahu betapa pentingnya batu putih. 还记得一开始我提到那个医神吗？ Masihkah kita ingat tadi di awal khotbah saya menjelaskan ada dewa kesembuhan? 他叫 Asklepios， 然后给他一个尊称叫做 Soter， Asklepios yang diberi sebutan terhormat yaitu Sang Juru Selamat, 他就是神医。 yaitu berarti dewa kesembuhan yang hebat. 各位，当这病人进到他的庙中的时候， Maka ketika ada orang yang sakit masuk ke dalam kuil Asklepios, 然后病人得痊愈呢，就会从这个庙中得到一块白白的石头，然后作为他被神接纳、得着医治，是属这个神的一个凭据。 nah ketika orang yang sakit mendapat kesembuhan dari kuil itu dan ketika dia keluar dari kuil, mereka akan diberikan sebuah batu putih yang menjadi lambang atau jaminan mereka telah disembuhkan. 并且因此呢，就有了这一座神庙它的特权。 Maka orang seperti ini dengan demikian memiliki hak istimewa dari kuil tersebut. 主耶稣不一样， Tetapi Yesus berbeda. 他说你是 VIP 哦， Yesus, 你是 VIP 吗？ apakah kita berasa sebagai seorang yang sangat penting VIP? 我给你一个身份是 VVVIP， Tapi Yesus bukan hanya memberikan batu putih sebagai VIP saja. 他吃的是更高级的白石。 Yesus memberikan kepada kita batu putih yang lebih penting VVIP lagi bahkan. 为什么？因为耶稣说，在上面所刻的是新的名字， Karena di atas batu putih itu tercatat nama yang baru. 并且这个名字除了那领受的以外，其他人都是不认识的。 Nama baru itu tidak diketahui oleh siapapun selain orang yang menerimanya. 因为这个名字是已经被分别为圣的，是这个世界与撒旦没有办法认识的。 Karena nama itu telah dikuduskan dan tidak dikenal oleh setan yang menguasai dunia ini. 在昨天的教会论中间，唐文莲牧师也讲到，撒旦他知道很多事情，他有很大的能力，但不是全能全知的。 Tetap di dalam speak kemarin, Pendeta Davitong juga menekankan bahwa iblis berkuasa. Iblis memang hebat, tetapi dia tidak maha kuasa. 那个从真正的所得，从真正的救主耶稣基督他的生命册上所记录下来这个名字，是撒旦没有能力知道的。 Tetapi justru Juru Selamat yang sejati, Yesus Kristus, nama yang dia catat di dalam batu putih yang baru ini, justru kita melihat bahwa nama itu tidak dapat diketahui oleh kuasa iblis. 我没有跟你说笑，这是真的。 Saya bukan sedang bercanda, ini sungguh adalah fakta. 弟兄姐妹，我不下3次听到这样的见证。 Bapak Ibu sekalian, saya sungguh bukan hanya 1-2 kali, bahkan saya sudah mendengar 3 kali kesaksian yang serupa. 基督徒说：“哎，信主后哦，那个瞎子就算不到我了。 Yaitu orang Kristen banyak yang berkata setelah saya percaya, saya pergi ke tukang ramal itu tidak sanggup meramal nasib saya. ”听过这种见证的举手，我看 Bapak Ibu ada yang pernah mendengar kesaksian yang serupa, boleh angkat tangan? Yang setelah percaya lalu diramal tidak ada hasilnya. 哎，那中国来的。 Mungkin Bapak Ibu yang dari Tiongkok mungkin atau yang dari daerah 我告诉你， tertentu. 我老婆就是其中一个见证。 Istri saya pun juga mempunyai pengalaman yang serupa. 以前她不信主， Dulu istri saya, keluarganya juga belum percaya. 年纪大了找不到老公， Lalu dia sudah cukup bukan lanjut, dia sudah 20-an tahun usianya tetapi masih belum ada suami. 哎，我老婆进来了，这不好意思。 Ayo pas istri saya masuk ke dalam ruangan ini saya jadi 然 nanya. 后她不信的妈妈呢，就去找我们村里面算得很灵光的那瞎子去算。 Maka istri saya yang pada saat itu yang seharusnya sudah menikah, maka dibantu oleh ibunya untuk pergi membawa nama dia pergi untuk diramal. 我告诉你，真的是有邪灵的势力的，是算得很准的。 Lalu pada saat itu emang ramalannya tuh sudah keluar ada hasilnya dan sangat-sangat sangat-sangat takjub, sangat-sangat betul. 但感谢主，他信主之后，哎，家里人还没有信，信主之后
还没有找到老公，他妈妈爸爸又去找那个瞎子算。 Lalu tidak lama kemudian istri saya percaya Yesus, tapi keluarganya masih belum percaya. Setelah dia percaya Yesus masih belum ada pacar, maka ibunya pergi lagi membawa namanya untuk diramal lagi. 结果呢，算，半个多钟头过去，后面队伍都排长队了，算不到。 Sampai diramal sampai setengah jam sampai antrian ramalan sudah panjang di luar, tapi ramalan tidak ada hasilnya. 什么能力完全失灵了？ Pada saat itu ramalan tidak lagi berguna atas istri saya. 他当然算不到他所算的这个人以后做上帝的仆人。 Tentu saya yakin tukang ramal itu tidak sanggup menghitung bahwa istri saya pada akhir akan menjadi hamba Tuhan. 他更算不到上帝配了个老公也做上帝的仆人。 Dan tentu tukang ramal ini juga tidak dapat meramal bahwa pada akhirnya hamba Tuhan akan menjadi suaminya. 所以我告诉你，这个新名是其他没有领受人不知道的。 Maka Bapak Ibu sekalian, nama baru ini sungguh tidak diketahui oleh siapapun. 感谢上帝，这样的白石 Kita harus bersyukur pada Tuhan karena batu putih ini 才是真正被上帝所接纳，一次便永久得了医治，只属于救主耶稣基督的。 sungguh adalah batu yang diterima Tuhan, berkenan kepada Tuhan dan sungguh-sungguh adalah milik Juru Selamat kita Yesus Kristus yang selamanya 我 diselamatkan. 们拿上这样的白石，生命终极的那个凭证，我们所享受的不是什么破神庙的特权，我们享受的乃是主赐给我们天国的特权。 Batu putih ini melambangkan bahwa hidup baru yang telah kita terima di dalam Yesus Kristus yang menjadi jaminan kita. Dan jaminan ini memberikan kita hak istimewa, bukan hak istimewa di dalam suatu kuil, tetapi hak istimewa untuk bersama-sama dengan Kristus di kekekalan nanti. 各位，你要不要这样的白石？ Bapak Ibu sekalian, maukah kita menerima batu putih yang demikian? 要还是不要？ Maukah kita menerimanya? 这样的白石好不好？ Batu putih seperti ini bagus atau tidak? 好啊， tentu 但是这么好的奖赏，要满足一个条件呢。 Batu putih ini tentu hal yang bagus, tetapi ada syaratnya. 什么条件？ Syarat apa itu? 圣经说了， Alkitab berkata, 得胜的。 yaitu barang siapa yang menang. 如何得胜？ Bagaimana menang? 其实这也是今天信息的一个精要，也是我的总结。 Ini juga adalah intisari dari khotbah saya pada hari ini dan juga kesimpulan dari khotbah saya. 请记住一两句话： Janganlah lupa akan kalimat ini. 如何得胜，就是在有撒旦座位之处，你不服从巴兰的教训，不向这个世界妥协。 Barang siapa menang dengan cara apa? Yaitu dengan cara di mana ada tahta iblis berada, jemaat tetap untuk berdiri teguh dan tidak menganut ajaran Bileam, tidak kompromi dengan dunia. 会跌倒吗？ Dan apakah mungkin masih bisa jatuh? 会， Masih bisa jatuh. 但跌倒你不必害怕。 Tetapi tidak perlu takut karena jatuh. 耶稣说了，悔改就好。 Yesus berkata, bertobatlah maka engkau akan baik-baik 在 saja. 主的眼中，你跌倒，跌倒，跌倒。昨天的时候讲到了，上帝没有应许我们不跌倒。 Dan tentu kita juga sering kali sudah di dalam Tuhan pun kita tetap mungkin akan jatuh. Bahkan juga di dalam janji Tuhan kita masih bisa jatuh. 你跌倒 OK， 你起来悔改，在主的眼中就是得胜的。 Tetapi janganlah kita berhenti di kejatuhan. Tetaplah kita harus di dalam Tuhan berdiri kembali karena demikian kita menang di mata Tuhan. 各位，以上那有两任利剑的，像众教会所说的话，凡有耳的就应当听。 Demikianlah firman yang kita telah pelajari, yaitu Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua telah berkata kepada kita dan hendaklah kita yang mempunyai telinga mendengarnya dengan saksama. 阿门。 Amin. 我们来祷告， Mari kita bersatu dalam doa. 主啊，你的百姓、你的儿女、你不配的仆人们在你的眼前， Ya Tuhan Bapa kami, jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu yang tidak layak ini kami sekarang berada di hadapan-Mu. 说我们常常软弱，常常跌倒， Ya Tuhan kami seringkali lemah dan jatuh. 但是主啊，求你赐给我们每一个人有够用的信心， Tapi kami mohon Tuhan berikan kami iman yang cukup. 就像主你赐给彼得一样， Sebagaimana iman yang Kau berikan kepada Petrus. 主你坚固他的信心。 Kiranya Tuhan yang menguatkan imannya 当他回转的时候，ketika sehingga ketika dia sendiri bertobat, 他就会兼顾许多的人。 dia juga dapat menguatkan saudara-saudaranya yang lain. 主啊，你不是向他说，如果他回转， Ya Tuhan, Engkau bukan berkata kepadanya jika engkau bertobat, 你说当他回转， tetapi Engkau berjanji ketika engkau 主 bertobat. 啊，就意味着你赐给我们信心，你也应许给我们得胜。
Sehingga janji ini kami juga percaya bahwa bukan hanya Engkau memberi kami iman, tapi Engkau juga memberi kami kemenangan. 主啊，把这样的信心加给我们， Ya Tuhan, kami mohon tambahkanlah iman yang demikian kepada kami. 使我们跌倒勇敢起来，悔改依靠你，继续为你做见证，继续传扬你的名。 Sehingga kami meskipun jatuh, kami dapat tetap terus-menerus berdiri dengan teguh. Kami dapat terus berperang demi Engkau dan bersaksi bagimu menyampaikan firman. 以至于主借着福音传讲的工作，把那原来就记载在生命册上的名字，可以全部显明出来，使你的名得着荣耀。 Sehingga kami melalui pengabaran Injil, melalui kami bersaksi bagimu, nama-nama yang dicatat di dalam kitab kehidupan itu dengan demikian dapat sungguh-sungguh memuliakan namamu. 我们祷告是奉真正的救主所得耶稣基督的名， Kami berdoa hanya di dalam nama Juru Selamat Soter yang sejati Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin.